Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita membuat satu rakaman iaitu berkenaan dengan tajuk 3 kata 5 yang akan saya bentangkan pada hari ini, yang akan juga bentangkan pada hari ini iaitu rakaman video PDP Mathematics 1449/2. Itu tajuk yang dipilih pada hari ini ialah bab yang keempat iaitu matematik pengguna. Iaitu di bawah 4.1 percukaian dan juga fokuskan untuk tajuk cukai pendapatan. Okey, kita tengok standard pembelajaran iaitu 4.1.3 mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Seterusnya, menyelesaikan masalah yang melibatkan percukaian. Okey, percukaian di sini adalah melibatkan cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Apa yang kita faham berkenaan dengan cukai pendapatan? Yang pertama sekali, cukai pendapatan dikenakan kepada pendapatan individu yang bergaji di syarikat atau di Malaysia lah. Sesiapa sahaja yang berada di Malaysia ni yang mempunyai slip gaji, iaitu pendapatan sama ada daripada kerajaan ataupun syarikat swasta, akan dikenakan cukai lah mengikut pengiraan yang ditetapkan. Okey, seterusnya, individu bergaji atau syarikat dikehendaki mendaftar, mentaksir dan membayar. Kita perlulah mendaftar di lembaga hasil dalam negeri. Kemudian mentaksir sendiri, kemudian membayar ataupun melalui potongan slip gaji. Seterusnya, kita haruslah melaporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan, rebat dengan menggunakan borang nyata cukai pendapatan ataupun melalui online iaitu Easy Hasil. Seterusnya, kita haruslah membuat taksiran sendiri iaitu membuat pengiraan sendiri pendapatan yang kita ada pada tahun tersebut. Seterusnya, taksiran perlu dilakukan untuk tahun sebelumnya. Sebagai contoh, tahun 2019 akan dibuat pada tahun selepas itu, tahun 2020. Okey. Kemudian tarikh akhir menghantar barang individu tidak menjalankan perniagaan iaitu 30 April. Individu yang menjalankan perniagaan akan perlulah menghantar barang sebelum 30 Jun. Seterusnya, kita haruslah menyimpan segala rekod-rekod pembelian ataupun risit-risit yang telah kita belanjakan pada tahun sebelumnya. Semua dokumen seperti borang dan risit-risit asal perlu disimpan selama 7 tahun ke belakang. Okey, kemudian kita haruslah membayar. Pembayaran boleh dibuat secara sekaligus ataupun secara pembayaran melalui potongan cukai bulanan iaitu kita panggil sebagai PCB. Seterusnya, pihak yang akan mengutip cukai pendapatan ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Okey, kalau dia punya logo dia macam itulah. Okey. Seterusnya, kesan sekiranya kita pengelakkan cukai. Kita tidak maklumkan layak dikenakan cukai, tidak melaporkan pendapatan sebenar dalam borang cukai, kemudian memberi maklumat yang tidak tepat. Ada dalam buku teks 3 kata 5. Okey, seterusnya kita tengok kepada pengiraan cukai pendapatan. Yang pertama sekali kita akan hitung pendapatan bercukai dahulu. Seterusnya kita akan hitung cukai pendapatan. Kena tengok dekat sini dia adalah dua perkara yang berbeza. Yang pertama cukai pendapatan bercukai, kemudian yang kedua cukai pendapatan. Kemudian kita tolak rebat cukai dan seterusnya barulah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey, ini adalah carta alirnya. Kemudian seterusnya kita tengok cukai pendapatan bercukai. Yang pertama sekali jumlah pendapatan tahunan. Okey, daripada gaji yang kita ada iaitu upah, gaji, bonus, dividen, faedah, royalti dan juga premium atau apa-apa sahaja yang ada dalam senarai pendapatan tahunan.
Kemudian kita akan tolak dengan pengecualian. Pengecualian ini dari segi hadiah yang kita berikan, derma ataupun sumbangan kepada organisasi, sama ada organisasi swasta ataupun kerajaan lah. Setiap sumbangan tersebut mestilah kita ada resit lah untuk kita tuntut kembali. Seterusnya, setelah pengecualian kita ada pelepasan, iaitu perkara atau perbelanjaan bagi kepentingan persendirian atau ahli-ahli keluarga yang tidak dikenakan cukai pendapatan. Okey, kita tengok contoh. Encik Fatih memberi pendapatan tahunan sebanyak RM117,317 termasuk allowance. Dia beri bahawa allowance berjumlah RM12,312 adalah dikecualikan cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan berjumlah RM2,022. Jumlah pelepasan pula ialah RM22,522. Hitung pendapatan bercukai Encik Fatih. Okey, kita tengok jawapan. Pertama sekali, pendapatan bercukai. Kita ambil jumlah pendapatan tahunan RM117,317. Kita tolak dengan allowance. Di sini diberitahu bahawa allowance adalah dikecualikan cukai. Jadi pendapatan tersebut termasuk allowance. Jadi kita kena tolak dia punya allowance dahulu. RM12,312. Kemudian kita tolak dengan derma yang diberi, iaitu RM22,022. Kemudian kita tolak dengan pelepasan RM22,522. Jadi ambil kalkulator, tekan daripada hujung ke hujung. Kita tolak semua sekali dan jawapannya kita akan dapat RM80,461. Okey, jumlah yang hanya akan dikenakan cukai adalah sebanyak RM80,461. Okey, seterus kita mengira pendapatan bercukai, kita akan mengira cukai pendapatan yang akan dikenakan. Di sini ada disediakan jadual di dalam buku teks untuk taksiran kadar yang akan dikenakan. Kadar cukai ditetapkan oleh kerajaan dan boleh berubah mengikut polisi kerajaan pada belanjawan tahunan tersebut. Untuk ini adalah taksiran tahun 2020. Okey, seterusnya kita tengok kepada rebat. Rebat cukai diberikan untuk mengurangi cukai yang perlu dibayar. Okey, rebat cukai sebanyak RM400 akan diberikan kepada pembayar cukai sekiranya pendapatan bercukainya tidak melebihi RM35,000, iaitu tertakluk pada perubahan semasa. Sekiranya pendapatan bercukai yang telah kita kira setelah tolak pelepasan, setelah tolak dengan pengecualian, sekiranya tidak melebihi RM35,000 ataupun sama dengan RM35,000, individu tersebut akan diberikan rebat sebanyak RM400. Atau sekiranya individu tersebut membayar zakat atau fitrah oleh warga negara beragama Islam, juga layak mendapat rebat sebanyak mana yang telah beliau bayar pada tahun tersebut, iaitu melalui potongan kepada lembaga zakat. Seterusnya kita tengok soalan berkenaan dengan rebat. Fatah mempunyai pendapatan bercukai sebanyak RM47,531 pada tahun 2020. Dia telah membayar zakat berjumlah RM280 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Fatah bagi tahun tersebut. Okey, di situ adalah jadual kadar. Okey. Pendapatan bercukai setelah diberi RM47,531. Jadi banjarannya di antara RM35,001 sehingga RM50,000. Kita ambil 600, kemudian kita tolak dengan RM35,000 yang pertama. Darab dengan 8%. Kemudian kita tolak dengan zakat yang telah dibayar ataupun kita panggil sebagai rebat.
Okey, sama dengan. Kemudian kita kira daripada hujung sampai ke hujung, tekan saja kalkulator. Jawapannya adalah RM1,322.48. Seterusnya, kita tengok soalan berkaitan dengan rebat. Encik Fakih mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak RM52,770 pada tahun 2020. Beliau telah derma sebanyak RM300 kepada sebuah badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut olehnya. Okey, di situ adalah jadual pelepasan yang dituntut oleh Encik Fakih. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Fakih bagi tahun tersebut dengan mengambil kira rebat cukai sekiranya layak. Okey, di sini kita haruslah mengira dahulu pendapatan bercukai bagi Encik Fakih. Pertama sekali pendapatan bercukai kita ambil dia punya jumlah pendapatan tahunan 52,770. Kita tolak dengan pelepasan individu. Kita tolak dengan insurans hayat sebanyak 5,800. Kita tolak dengan insurans perubatan RM1,700. Kemudian tolak dengan 4,000. Kemudian jangan lupa di situ beliau telah mendermakan sebanyak RM300. Itu adalah pengecualian. Kita akan dapat jumlahnya RM31,970. Okey, setelah kita dapat pendapatan bercukai, kita haruslah mengira cukai pendapatan. Okey, dengan merujuk kepada jadual kadar cukai bagi individu. Cukai pendapatan, kita ambil pendapatan bercukai sebanyak 31,970. Dia berada di bawah RM35,000. Jadi kita ambil untuk 20,000 yang pertama RM150. Kemudian kita tolak baki yang ada. Kemudian kita darab dengan 3%. Dan jangan lupa apabila pendapatan bercukai bawah daripada 35,000, kita haruslah menolak rebat sebanyak RM400. Kemudian kita ambil kalkulator, kita akan dapat cukai pendapatan yang akan dikenakan adalah RM109.10. Okey. Itu bagi pengiraan yang melibatkan rebat, di mana pendapatan bercukai yang akan dikenakan adalah bawah daripada RM35,000. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Okey, sebelum kita pergi pada soalan seterusnya, kita lihat dahulu potongan cukai bulanan, iaitu yang kita kenali sebagai PCB. Di sini ada dua situasi di mana PCB cukai yang perlu dibayar lebih besar daripada potongan cukai bulanan. Sekiranya cukai yang perlu dibayar lebih besar daripada cukai bulanan, kita haruslah mengambil cukai yang dikenakan, kita tolak dengan PCB. Maka kita akan dapat bayaran cukai yang tidak mencukupi. Maksudnya kita kena menambah lagi lah bayaran kepada lembaga hasil dalam negeri lah untuk mencukupkan. Okey, bayaran cukai yang tidak mencukupi perlu dijelaskan kepada LHDN lah. Berapa jumlah baki yang masih tinggal. Seterusnya, sekiranya PCB lebih besar daripada cukai yang dikenakan, kita akan ambil PCB iaitu potongan cukai bulanan, kita akan tolak cukai pendapatan yang dikenakan. Di sini akan ada lebihan potongan. Okey, lebihan potongan PCB akan dipulangkan oleh LHDN ke akaun bank individu tersebut. Okey, jadi kita kena perhatikan dua situasi tersebutlah. Kita kena pastikan sama ada cukai yang dikenakan, cukai pendapatan yang dikenakan setelah kita buat pengiraan, adakah melebihi ataupun kurang daripada potongan cukai bulanan. Sekiranya kurang daripada potongan cukai bulanan, kita haruslah membayar baki bagi cukai pendapatan tersebut. Sekiranya PCB lebih besar daripada cukai yang dikenakan, kita haruslah menuntut
lebihan potongan tersebut daripada lembaga hasil dalam negeri. Setelah kita menuntut, barulah lembaga hasil dalam negeri akan membuat potongan ke dalam akaun bank kita. Okey, kita lihat contoh. Gaji tahunan Encik Farazu ialah RM74,000. Pada tahun 2020, dia menuntut pelepasan individu sebanyak RM9,000. Insurans hayat dan KWSP sebanyak RM7,000. Insurans perubatan sebanyak RM1,325. Perbelanjaan perawatan ibu sebanyak RM1,250. Dia juga telah menderma RM1,000 kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180 untuk potongan cukai bulanan PCB. Okay, kita tengok soalan A. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar pada tahun tersebut. Adakah Encik Farazu perlu membuat bayaran baki cukai pendapatan? Jelaskan jawapan anda. Okay, pertama sekali kita akan mengira pendapatan bercukai. Kita akan ambil gaji tahunan RM74,000, kita tolak dengan pelepasan dan juga pengecualian. Okey, pengecualian dahulu derma sebanyak RM1,000, pelepasan RM9,000, RM7,000 untuk insurans dan KWSP, insurans perubatan RM1,325, rawatan ibu RM1,250. Okey, kita ambil kalkulator, kita tekan daripada 74,000 sehingga habislah. Dan kita akan dapat pendapatan bercukai bagi Encik Farazu pada tahun 2020 ialah sebanyak RM54,425. Seterusnya kita akan lihat pada banjaran manakah pendapatan bercukai tersebut untuk pengiraan cukai pendapatan. RM54,425 berada di antara RM50,000, 1 sehingga RM70,000. Jadi kita ambil cukai pendapatan, kita ambil nilai yang pertama RM1,800. Kita tambah baki, kita ambil RM54,425 tolak dengan RM50,000. Kemudian kita darab dengan 14%. 14%. Dan kita kira daripada 1,800 sehingga 14%, dan kita akan dapat jumlah tersebut adalah sebanyak RM2,419.50. Itu adalah cukai pendapatan yang akan dikenakan kepada Encik Farazu. Okey. Kita tengok untuk soalan B. Adakah potongan cukai bulanannya lebih besar ataupun kecil daripada cukai pendapatan? Potongan cukai bulanan Encik Farazu setiap bulan adalah sebanyak RM180. Okey, untuk setahun kita ada 12 bulan, jadi kita darab dengan 12. Kemudian kita jumlahkan, kita akan dapat RM2,160. Kita bandingkan dengan cukai pendapatan yang dikenakan, RM2,419.50. Kemudian di sini cukai pendapatan lebih besar daripada potongan cukai bulanan. Maka dengan itu kita akan ambil bayaran yang perlu kita jelaskan baki. Kita akan ambil cukai pendapatan, kita akan tolak dengan PCB yang telah dibayar. Okey, di sini kita buat pengiraan. Kita ambil cukai pendapatan tolak dengan PCB. Dan kita akan dapat hasilnya sebanyak RM259.50. Okey. Kita haruslah menambah bayaran sebanyak RM259.50 kepada lembaga hasil dalam negeri. Jadi adakah Encik Farazu perlu membuat bayaran? Ya, Encik Farazu perlu membuat bayaran kepada LHDN kerana PCB yang dipotong adalah tidak mencukupi. Itu adalah soalan berkaitan dengan potongan cukai bulanan. Seterusnya, ini adalah perkara yang terakhir bagi cukai pendapatan, iaitu taksiran cukai bersama. Taksiran yang dikeluarkan oleh suami atau isteri, pendapatan isteri atau suami akan dijumlahkan dengan pendapatan suami atau isteri semasa membuat taksiran. Jadi di sini jumlah
pendapatan tahunan akan dijumlahkan dengan suami ataupun isteri. Jadi, jumlah pendapatan akan menjadi lebih besar. Syarat-syarat untuk membuat taksiran cukai bersama yang pertama sekali ialah suami dan isteri perlu tinggal bersama. Yang kedua, mempunyai jumlah pendapatan untuk diagregatkan dengan jumlah pendapatan suami ataupun isteri. Yang ketiga, suami isteri memilih taksiran bersama mesti warga negara Malaysia jika tidak tinggal bersamalah. Dan yang keempat, hanya boleh dibuat dengan seorang isteri sahajalah. Sekiranya lebih daripada seorang isteri, maka isteri yang kedua ataupun ketiga ataupun keempat bolehlah membuat cukai taksiran secara berasingan. Okey, mari kita lihat contoh untuk taksiran bersama penyeraan bercukai. Pertama sekali, Encik Fatah dan isterinya mempunyai gaji tahunan sebanyak RM53,000 dan RM57,000. Mereka masing-masing mendermakan sebanyak RM500 kepada badan kebajikan yang diluluskan oleh kerajaan pada tahun tersebut. Berikut adalah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Fatah dan isterinya. Okey, individu RM9,000 macam biasa, gaya hidup, insurans hayat, perubatan. Pertama sekali kita kira pendapatan bercukai bagi Encik Fatah. Kita haruslah menjumlahkan pendapatan Encik Fatah dan juga isterinya, iaitu sebanyak RM53,000 tambah dengan RM57,000. Kemudian kita tolak dengan individu. Individu akan dikira sebagai seorang sahaja, iaitu RM9,000. Kemudian kita tolak dengan gaya hidup sebanyak RM2,500. Kita akan ambil had sahaja walaupun gaya hidup dekat situ RM4,700. Kemudian kita akan tolak dengan insurans hayat RM7,000. Kemudian kita akan tolak dengan insurans perubatan iaitu had sebanyak RM3,000 juga. RM1,000 untuk derma. 500 suami dan 500 isteri dermakan kepada badan kebajikan. Kemudian kita lihat jumlah pendapatan bercukai setelah kita kira, iaitu sebanyak RM87,500. Seterusnya kita tengok cukai pendapatan di bawah banjaran RM70,000 sehingga RM100,000. Kita ambil cukai pendapatan nilai yang pertama. Bagi RM70,000 yang pertama, RM4,600. Kemudian selebihnya RM87,500 tolak dengan RM70,000. Kadarnya adalah sebanyak 21%. Kemudian kita kira jawapan, kita akan dapat sebanyak RM8,275 yang akan dikenakan bagi cukai pendapatan Encik Farzu. Justru itu, untuk cukai taksiran bersama adalah sangat-sangat tidak digalakkan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar adalah sangat tinggi. Justru itu, taksiran cukai berasingan lebih sesuai digunakan kerana cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh suami ataupun isteri jauh lebih rendah jika hendak dibandingkan dengan cukai taksiran bersama. Okey, seterusnya kita lihat analisis soalan yang selalu keluar. Pada tahun 2021, kita lihat soalan tersebut keluar pada bahagian A membawa markah sebanyak 2 sahaja. Pada tahun seterusnya 2022, soalan keluar pada bahagian B, iaitu membawa kepada 8 markah. Dan yang terkini pada bahagian A, 5 markah. Setelah itu kita lihat contoh-contoh soalan yang keluar dalam peperiksaan. Pada tahun 2022, Encik Nazri menerima gaji tahunan sebanyak RM65,650. Dia mendermakan sebanyak RM225 kepada perpustakaan negeri pada tahun itu.
Jadual menunjukkan pelepasan cukai yang ingin dituntut oleh Encik Nazri. Hitung pendapatan bercukai Encik Nazri pada tahun 2022. Okey, itu adalah pelepasan cukai jadual. Individu sebanyak 9,000, insurans hayat dan KWSP sebanyak 2,500, insurans perubatan sebanyak 3,130. Kita lihat pendapatan bercukai. Jumlah pendapatan kita tolak dengan 9,000, tolak dengan 2,500. Okey, dekat sini kita lihat insurans perubatan. Insurans perubatan telah dibelanjakan sebanyak RM3,130. Tetapi pelepasan hanya diberi pada had RM3,000 sahaja. Jadi kita tidak boleh ambil pelepasan sebanyak 3,130 kerana insurans perubatan telah dihadkan pada harga RM3,000 sahaja. Dan jangan lupa beliau juga telah, Encik Nazri juga telah menderma, iaitu pengecualian. Kemudian kita jumlahkan, kita akan dapat RM50,925. Okey. Untuk pengiraan ini, satu markah pada bahagian pengiraan, kemudian bahagian jawapan satu markah. 2 markah sahaja. Okey, seterusnya kita lihat untuk contoh soalan seterusnya. Pada tahun 2021, Encik Fattah mempunyai pendapatan tahunan sebanyak RM78,678 termasuk allowance. Jumlah allowance yang dikecualikan cukai ialah sebanyak RM12,616. Jadual menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Fattah pada tahun tersebut. Pelepasan cukai individu sebanyak 9,000, insurans hayat sebanyak 3,360, gaya hidup 2,772. Kemudian kita tengok contoh. Diberi bahawa potongan cukai bulanan PCB dalam slip gajinya pada setiap bulan adalah RM120. Dia juga telah membayar zakat berjumlah RM804 pada tahun tersebut. Okey, kita sambung untuk kita tengok hitung pendapatan bercukai Encik Fattah pada tahun 2021. RM78,678 tolak dengan allowance RM12,616 tolak dengan RM9,000 untuk individu pelepasan. Kemudian tolak dengan insurans hayat RM3,360. Dan di sini anda haruslah berhati-hatilah. Walaupun amount jumlah belanja 2,772 tetapi gaya hidup yang diberikan ada limit iaitu sebanyak RM2,500. Kemudian kita kira daripada hujung kita akan dapat 51,202 iaitu pendapatan yang akan dikenakan cukai. Seterusnya kita hitung cukai markah untuk pendapatan bercukai. Pengiraan satu markah, kemudian jawapan satu markah. Seterusnya, dengan menggunakan jadual kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2021, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Fattah pada tahun tersebut. Okey, ini jadual di bawah pendapatan bercukai. Cukai pendapatan yang akan dikenakan kita ambil tadi 50 di dalam julat 50,000 sehingga 70,000 iaitu kita ambil 1,800. Kemudian 51,202 kita tolak dengan 50,000 darab dengan 13%, kemudian kita tolak dengan zakat sebanyak RM804. Kemudian kita kira daripada hujung kepada hujung kita akan dapat hasil RM1,152.26. Iaitu cukai yang dikenakan kepada Encik Fardu pada tahun tersebut. Seterusnya, markah. 2 markah akan diberikan pada pengiraan. Kemudian 1 markah pada jawapan.
Seterusnya, adakah Encik Fatah perlu membuat bayaran tambahan cukai pendapatan? Terangkan jawapan anda dengan sertakan nilai berangka. Kita lihat PCB RM120. Kita darab dengan 12 bulan. Itu kita akan dapat sebanyak 1,440. Kemudian cukai pendapatan yang telah kita kira tadi RM1,152.26. Di sini sekiranya kita banding, PCB adalah lebih besar daripada cukai pendapatan. Maka dengan itu, kita ambil lebihan potongan yang telah dibuat dalam PCB RM1,440, kita tolak dengan cukai pendapatan yang dikenakan, iaitu sebanyak RM1,152.26. Kemudian kita buat pengiraan, kita tolak, hasilnya adalah sebanyak RM287.74. Maka adakah Encik Fatah perlu membuat? Okey, tidak perlu. Sebab Encik Fatah telah membuat potongan cukai bulanan melebihi cukai pendapatan yang dikenakan. Okey, seterusnya, satu markah untuk pengiraan 1,440 tolak 1,152.26 sen. Kemudian tidak perlu satu markah. Okey, seterusnya, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Encik Fatah atau lembaga hasil dalam negeri selepas itu? Okey, selepas adanya lebihan, kita haruslah bagi Encik Fatah pula perlu menuntut lebihan potongan tersebutlah. Kemudian sekiranya ataupun lembaga hasil negeri perlu pulangkan lebihan potongan tersebut. Ini salah satulah jawapannya. Satu markah sahaja. Okey. Seterusnya kita lihat soalan seterusnya. Pada tahun 2021, Encik Fatah mempunyai pendapatan tahunan sebanyak 72,900. Jadual menunjukkan maklumat berkaitan dengan pengiraan cukai pendapatan Encik Fatah. Perkara pelepasan sebanyak 18,505, pengecualian 670, manakala rebat cukai yang dikenakan yang diberi adalah RM1,620. Kita tengok soalan A, adakah Encik Fatah mengira pendapatan bercukainya dengan menolak amaun dalam jadual daripada jumlah pendapatan tahunan? Adakah langkah pengiraannya betul? Jelaskan. Okey, di sini kita lihat tadi dalam jadual terdapatnya rebat cukai. Soalan mengatakan bahawa Encik Fatah membuat pengiraan dengan menolak semua perkara di dalam jadual termasuk rebat cukai daripada jumlah pendapatan tahunannya. Untuk pengetahuan semua, rebat cukai akan ditolak selepas pengiraan cukai pendapatan. Maka pengiraan Encik Fatah yang Encik Fatah lakukan adalah salah kerana rebat cukai ditolak pada cukai pendapatan, bukannya pendapatan bercukai. Satu markah. Kemudian seterusnya untuk soalan B, dengan menggunakan jadual kadar cukai individu untuk tahun taksiran 2021, hitung cukai pendapatan yang perlu dijelaskan oleh Encik Fatah pada tahun tersebut. Kita lihat kembali perkara yang telah dijelaskan pada soalan awal tadi, pelepasan, pengecualian dan juga rebat. Pertama sekali, untuk kita mengira cukai pendapatan, kita haruslah mempunyai pendapatan bercukai. Kita ambil jumlah pendapatan Encik Fatah pada tahun 2021. Kita tolak dengan pelepasan 18,505 dan juga pengecualian. Jadi kita akan dapat jumlah pendapatan bercukainya sebanyak RM53,725. Seterusnya kita lihat, okey, di sini satu markah bagi pendapatan bercukai. Seterusnya kita lihat cukai pendapatan yang akan dikenakan. Cukai pendapatan kita ambil 1,800 iaitu 53,725 berada di antara 50,001 sehingga 70,000.
Kemudian kita ambil baki setelah 50,000. Kita darab dengan 13%. Kemudian jangan lupa rebat yang ada dalam jadual tadi iaitu sebanyak RM1,620. Kita tolak rebat dan kita akan dapat hasil cukai pendapatan yang akan dikenakan kepada Encik Fatah ialah sebanyak RM664.25. Okey. Itu bagi cukai pendapatan yang akan dikenakan kepada Encik Fatah. Kita lihat markah bagi penyeraan tersebut. Yang pertama, terdapatnya operasi darab, ada peratus, di situ akan dapat 2 markah, kemudian jawapan 1 markah. Okey. Sekadar itu untuk pada kali ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.